إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله ثم إلى أرواح مشايخنا أجمعين في مشايخنا والمغاربة وخصوصا مؤلف هذا الكتاب ونفع بالله آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Hidayatus Salikin, muka surat 229. Perkataan dia, firman Allah. Ya, betul. Firman Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fid darin amin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sambungan daripada pasal yang keempat pada menyatakan sifat sabar. Yang mana sebelum ini telah disebut bahawa sifat sabar itu salah satu sifat yang mahmudah. Sifat sabar itu adalah sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji itu terkadang sesuatu yang kita tak suka, kan? Jadi macam tu. Sesuatu yang terpuji itu sesuatu yang kita tak suka. Jadi begitulah. Di situ kita dah boleh tahu makna kehidupan dunia ni macam mana. Di situ kita dah ambil pelajaran dunia ni macam mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ya ulil albab. Allah Taala berfirman, fa'tabiru, ambil iktibar, ambil pelajaran, ambil kepahaman. Apa kepahaman yang kita dapat? Iaitu sifat sabar. Sifat sabar berarti sesuatu yang kita menahan diri daripada sesuatu yang kita tak suka. Zaman Nabi dulu juga begitu. Apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat itu sentiasa menanti pelepasan daripada ujian tu. Jadi para sahabat melihat sabar yang berpanjangan itu suatu perkara yang menyeksakan. Sehingga apabila umat Islam ditindas, umat Islam tidak mencapai kemenangan, sedangkan Nabi telah menjanjikan kemenangan, umat Islam akan dapat kemenangan, kan? Nabi telah menjanjikan kepada para sahabat akan kemenangan. Tapi sebelum mendapat kemenangan, mendapat ujian, kesusahan dan sebagainya. Jadi ketika itu umat Islam berada dalam keadaan sabar. Jadi nak menggambarkan bahawa kesabaran menahan ujian itu satu perkara yang menyeksakan, maka para sahabat dalam ayat Quran Allah Ta'ala rakamkan, para sahabat bertanya kepada Nabi, mata nasrullah. Mata nasrullah. Dalam surah Al-Fath. Jadi para sahabat tanya kepada Nabi, mata nasrullah. Ya Rasulullah, bilalah kita nak dapat kemenangan ya Rasulullah. Bermaksud, panjang sangat kesabaran kami ni ya Rasulullah menanti kemenangan. Bermaksud, ayat itu menggambarkan para sahabat itu berada dalam keadaan
apa kita kata, kesusahan, menahan kesabaran kerana ditindas itu. Mata nasrullah. Maka Allah Ta'ala, ala inna nasrullahi qarib. Inna nasrullahi qarib. Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, sungguh kemenangan itu hampir dah. Jadi satu sifat kesabaran yang tidak disukai oleh kita, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala dia adalah sifat kepujian. Kesabaran itu adalah sifat kepujian. Mana kata yang tak boleh nak faham oleh diri kita. Macam mana pula benda yang pahit kata sedap, payah kita dapat. Benda yang tawar orang kebab manis, payah kita dapat. Gulai tawar, semua tawar. Sedap ni, manis kata dia. Macam mana kita nak faham? Sebab kita rasa tawar kan. Kita rasa pahit. Makanan tu pahit. Tiba-tiba orang kata, manis ni. Macam mana kita nak faham? Sebab sesuatu yang kita rasa itu tidak sama apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sabar satu sifat kepujian. Bagaimana kita nak terima? Macam mana kita nak terima bahawa sabar itu satu kebaikan? Sedangkan kita tahu sabar ini adalah kita menahan kesusahan. Jadi macam mana kita nak terima kesabaran itu satu benda yang baik? Dia adalah satu sifat kepujian. Tak ada cara lain. Kecuali dengan cara kita yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Jadi bila kuat keyakinan kita terhadap sesuatu perkara yang nafsu kata tidak baik, sedangkan agama kata baik, jadi makna kata kita berlawan di antara pandangan nafsu kita dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita kata tak baik, tak suka. Tapi Allah Taala kata ini yang terbaik. Jadi macam mana? Tak ada cara lain kecuali keimanan kita yang kuat terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang kuat itu sehingga kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala lebih kita percaya daripada kata-kata nafsu itu. Kita lebih mempercayai apa yang Nabi sebut berbanding apa yang nafsu kita nampak. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih kita rasa gembira. Walaupun nafsu kata bukan. Jadi begitulah yang ada daripada sebagian sahabat Nabi, mereka melihat bala itu satu nikmat. Mereka melihat bala itu satu nikmat. Di atas kepahaman mereka tentang erti kata di sebalik bala itu. Dalam kitab Hikam dia sebut apa? Dalam kitab Hikam dia kata bala-bala ujian Allah Ta'ala itu adalah merupakan perayaan bagi orang-orang yang soleh. Perayaan ni apa? Perayaan ni benda yang kita gembira kan. Raya haji, raya puasa. Masa tu kita gembira lah. Jadi macam mana para awliya Allah salihin menganggap bala itu perayaan bagi mereka? Bermaksud datang bala itu kegembiraan bagi mereka. InsyaAllah. Kita tak suka. Letak tu depan ayat tolak bala tu. Aku tak baca tadi pula. Bacalah. Tak suka kita kan bala. Sedangkan kalau kita Hikam kata ujian bala itu perayaan. Kenapa mereka melihat perayaan ni apa? Perayaan ni sesuatu yang kita gembira yang berlebih pada hari biasa. Itu masuk perayaan. Hari biasa kita suka je lah. Tapi ada satu lagi suka, itu nama perayaan kan. Perayaan Maulid Nabi tu. Hari biasa kita
makan apa ya, makan mi goreng ya. Sekarang macam kodok je lah. Tapi kalau maulud Nabi, dia lain. Ada kambing malu apa. Kenapa pula? Ni perayaan. Jadi perayaan tu kita gembira dia lebih. Jadi apa maksud dalam kitab hikam, bala-bala itu perayaan. Bermaksud mereka rasa gembira dengan ujian itu. Sebab mereka melihat di sebalik ujian itu adanya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka melihat kemuliaan Allah taala pada bala itu. Itu menyebabkan dia suka. Macam orang pergi motong lah, orang pergi motong, orang berkojo, orang sebarang datang sini berkojo, kita suruh dia berkojo macam-macam. Kami riang dia berkojo dah. Latih tu berkojo. Tapi dia riang. Berkojo latih berpoluh. Ponek-ponek dia riang. Pada zahir, apa tak riang dapat duit. Mana dia tahu setiap ponek ada tu ada sesuatu yang akan dia dapat ganjaran dia. Jadi walaupun dia berkojo dengan latih tapi dia riang. Sedangkan menyeksa kan berkojo ni latih. Tengah panih dan sebagainya. Berpoluh-poluh tapi dia riang. Sebab dia yakin selepas kesusahan ini ada suatu benda yang dia dapat duit. Jadi sebegitulah orang mukmin, dia gembira dengan ujian sebab ini merupakan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, lebih kurang maksud dia, tak salah, Nabi menyebut, hendaklah engkau redha terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau redha terhadap ujian bala Allah Ta'ala. Lebih kurang riwayat hadis, mengatakan, hendaklah engkau redha terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi redha ni apa? Redha ni tak susah hati, redha ni tak keluh kesah, untuk macam tak ada masalah. Itu maksud redha. Macam tak ada masalah. Seorang isteri redha pada suami dia. Tak ada susah hati dah. Duit tak ada, makan tak cukup. Tapi macam orang senang je. Tak susah kan? Tak ada, okey. Makan, ada luk bilih. Bilih dah mahal. Apa luk murah? Tak dapat dengan baluk murah sekarang. Ikan masin. Ikan masin pun kan sapat pun mahal lah. Saya tak ada lauk ikan sapat tu. Mahal tu. Saya tak ada lauk dah, lauk sardin ni. Sardin tu mahal ni. Apa nak khabar? Lauk talu ya, talu yang paling murah kan. Jadi dia makan lauk talu ya. Bagi masuk dengan mak ayah dia. Setiap malam KFC. Ya tu dia. Bila kahwin dengan suami Allah. Lepas tu, mak macam mana? Okey kata dia. Tak ada susah, tak ada. Tak susah. Jadi kita tengok, ya Allah makan tak cukup. Kau tak susah hati ke? Tak. Jadi kenapa macam tu? Dia redha. Jadi redha ni bermaksud dia tak susah hati. Redha. Bahkan lebih daripada itu gembira lagi kan. Jadi Nabi suruh kita begitu. Hendaklah kau redha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Susah tu. Ya. Ketika sakit redha, tak ada susah hati. Masya-Allah. Kita susah hati kalau sakit. Macam-macam kita buat tak boleh juga minta baca Yasin. Tak cukup satu masjid, 3 masjid kita minta, tolonglah baca Yasin dah. Saya bagi berapa nak? 300 satu masjid. Boleh? Saya bagi. Dapat lama benar dah sakit ni. Mana kita tak sanggup, tidak redha pada siapa yang boleh macam tu kan? Redha macam Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub redha. Dia tak risau pun dia sakit. Kata riwayat sakit Nabi Ayub alaihi salam ni lumpuh saja. Ada sakit kulit dan sebagainya. Maka dia redha. Yang risau, yang tak sabar orang rumah.
Umar yang tak sabar. Umar yang apa susah hati tengok dia. Nabi Ayub tak ada salah. Terima je. Ya. Mak kata dia redha. Ya. Dan itulah yang Nabi sarankan kepada kita dalam hadis. Hendaklah kau redha. Jika kamu tidak mampu redha. Kedua. Oh tak mampu dah, kita kata tak suka kita. Jika kamu tidak mampu redha, maka pada kesabaran itu mendapat faedah yang banyak. Atau kama qala, lebih kurang begitu maksud hadis tu. Bermaksud kalau kita tidak mampu redha terhadap takdir Allah Taala yang tidak baik pada pandangan kita, maka hendaklah kita sabar terhadap ujian tu. Takat tu je. Bawah pada tu tak boleh. Boleh tak lain bersabar tak? Redha tak mampu dah. Sabar pun ada cara lain tak? Tak ada. Kalau lain bersabar, maksudnya tak ada sabar. Kita nak ngabang lagi ya. Boleh tak ada yang lain bersabar? Sabar ni pun tak terlepas nak buat ada. Tak ada. Lain bersabar, maksudnya tak sabar. Dan tak sabar itu perkara yang mazmumah. Jadi mazmumah lah. Kalau sabar itu mahmudah, terpuji. Tak sabar, mazmumah. Sifat yang terkeji. Ya, tidak sabar itu sifat yang terkeji. Maka sabar, Masya Allah, mana sabar ini adalah tingkatan kedua bagaimana kita nak menghadapi ujian Allah Ta'ala yang kita tak suka. Ujian yang tak baik lah. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang pertama adalah redha. Maksud kata redha lebih tinggi daripada sabar lagi. Sabar ni kita tahan, berkorut je nahannya. Tengah sakit ni, tengah susah ni. Tapi dia tak mengungut, diam. Sabar. Atas pada sabar, maka dia redha. Tak ada susah hati dia, elok dia. Sedangkan dia ada kesusahan dan sebagainya. Dia redha. Mana redanya kepada Allah. Dia tahu dia susah. Jadi redha ni apa maksud dia? Maksud redha ini bermaksud kita redha kepada Allah yang mentakdirkan kita. Redha ni kepada Allah. Kita redha pada Allah. Itu maksud dia. Sebab tu orang beriman, redha dia tidak diiktiraf. Sebab dia redha kepada siapa? Dia tak kenal Tuhan dia siapa. Mungkin saja orang tak beriman dia kata, dia ni elok redha. Walaupun dia kata redha je dia kata, tapi dia tak beriman. Redha je lah. Walaupun dia ungkapkan perkataan redha sahaja, tapi tidak diiktiraf sebab dia redha kepada siapa. Jadi kalau orang beriman ni redha, dia iktiraf sebab bila kita redha bermaksud kita redha kepada Allah yang mentakdirkan kita. Itu maksud dia. Seperti mana kalau murid redha pada guru, contoh. Murid redha pada guru. Guru ni tengok dia buat salah, jawapan salah. Cikgu ni disabat dengan murid tadi. Sakit kalau sabat. Tengok anak murid yang menerima denda daripada guru tadi. Ada yang rasa sakit tapi dia sabar. Menang sabar. Ada yang redha. Dia kena sabar pada redha, dia tak marah, dia tak apa. Maka redha kepada guru dia. Redha kepada guru dia. Dia redha. Jadi bila kita ditimpa kesusahan, kalau hati kita redha kepada siapa? Hati kita redha kepada Allah. Bermaksud kita hadapkan hati kita kepada Allah, seolah kita mengatakan, ya Allah, aku terima dan aku redha ketentuan-Mu terhadapku, ya Allah. Itu maksud bahasa redha kepada Allah Ta'ala. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ganjaran yang cukup besar. Jadi kalau kita tahu betapa besarnya ketinggian redha kepada Allah, maka kita memilih untuk redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita memilih untuk redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada lagi tak susah kat dunia ni? Tak ada lagi susah dah. Orang susah ni
Sebab dia rasa dia susah. Sebab tu dia susah. Muka dia susah. Kenapa susah? Duit tak ada. Kenapa susah? Sakit. Susah. Tak bahagia. Tak bahagialah dia kata. Sebab dia melihat sesuatu kesusahan dunia itu satu kesusahan bagi dia. Dia pilih sama ada dia redha ataupun dia sabar. Jadi kalau orang redha, dia tak ada susah dah. Sebab redha dia tak ada rasa susah hati. Sebab dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan dia kesusahan. Jadi seolah-olah gambaran dia telah mengambil satu keputusan. Masya Allah, ini satu keputusan yang sangat mulia. Kok mampu kita lakukan? Sangat-sangat mulia. Apa dia? Jadi kita mengambil satu pendirian, ya Allah, Engkau itu Tuhan. Engkau itu pencipta. Dan aku inilah makhlukmu, ya Allah. Engkau perbuatlah apa sahaja yang Engkau kehendaki terhadap diriku, ya Allah. Bermaksud redha. Jadi sentiasalah kita melihat perbuatan Allah kepada kita. Ini satu sifat yang terpuji sebenarnya. Sama ada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ni yang lalai sebenarnya. Kita ni yang lalai. Sebenarnya setiap detik Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan kita. Setiap detik sebenarnya. Macam kita menghadap orang ataupun macam kita menghadap anak kita. Kita mula nak kita menghadap dia je. Kejap kita bagi dia makan, kejap kita tegur dia, kejap kita agah dia, kejap kita senyum ke dia, kejap kita marah dia, kejap kita tegur dia, duduk elok sikit. Tapi sentiasa kita bermuamalah dengan anak tadi. Sebab kita rapat dengan dia, kita sayang dengan dia, tak pernah orang dengan dia. Jadi sentiasalah kita bermuamalah dengan anak tadi. Kita bawa ke masjid lah, bawa ke mana lah. Sentiasa kita perhatikan dia. Nampak duduk tak betul, kita tegur, duduk betul-betul. Kejap kita marah dia, kejap kita senyum dekat dia, kejap kita suka dekat dia. Kenapa? Sebab rapatnya kita dengan anak tadi, kita sayang dengan dia. Sentiasa kita bermualah dengan anak tadi. Sebab kita marah dia, sebab kita suka dengan dia. Kan ada baik apa, kita suka dengan dia. Jadi maka istilah dia, apa kita istilahkan? Seseorang yang sebegitu terhadap anak dia, sentiasa dia bawa ke masjid, dia bawa ataupun wan dengan cucu. Ada orang rapat dengan cucu. Sentiasa bawa, dia sentiasa muamalah, satu dia perhatikan. Dimarah, ditegur dan sebagainya. Apa kita kata? Kita kata dia mesra dengan cucu dia. Mak tadi mesra dengan anak dia. Sebab diperhatikan sentiasa anak tadi. Bermaksud dia sentiasa bermuamalah dengan si anak tadi. Sebab dia ada satu sifat mesra dengan si anak tadi. Kalau tak mesra, tak peduli dah. Jadi. Mana pergi adik ke tadi? Kelahi tu dia. Tak sampai. Mana jarang dia. Mana tidak merhatikan. Begitulah sekiranya orang itu sentiasa bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sentiasa memperhatikan muamalah Allah kepada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan kita sepanjang masa. Sebagaimana si ibu tadi bermuamalah dengan anak dia sepanjang masa. Anak tadi faham tak? Dia faham. Dan dia tahu. Dalam ramai-ramai adik-beradik dia, dialah yang diperhatikan oleh mak dia. Dia perasan, dia tahu. Dia perhatikan semua. Dah makan ke belum dan sebagainya, diperhatikan. Ada dia tahu dia sedang, anak tadi dia tahu dia sedang bermuamalah dengan mak dia sepanjang masa. Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan kita sepanjang masa. Cuma kita yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala
punya adab yang pelbagai. Yang pertama, kita sedar kita sedang bermuamalah dengan Allah sepanjang masa tersebut. Kalau tidak, dikira kita ni lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja nikmat yang datang, apa saja ujian yang datang, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memandang kepada Dia. Kita diberikan nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Kita diberikan kesihatan, Allah Taala yang bagi. Kita ditimpa sakit, Allah Taala yang bagi. Sentiasa kita melihat, ya, itu hakikat dia. Kita bernapih. Tak akan napih kita ini, Allah Taala yang bagi. Siapa boleh tentang pendapat ini? Bukan dengan saudara. Mana? Bukan napih Allah Taala dia yang bahkan kalau orang belajar ilmu tauhid, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuasa pada satu-satu makhluk, maka kuasa itu tidak terpisah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah dia. Bagi contoh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuasa kepada api itu membakar. Itu kuasa yang daripada api. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kuasa kepada pisau yang tajam itu memotong. Jadi ahli sunnah wal jamaah, orang yang beriman kena tahu bahawa sifat itu semua yang Allah Taala bagi. Api itu membakar, bukan dia sendiri membakar. Allah Taala yang bagi sifat kuasa membakar pada api. Itu satu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuasa pada nasi itu mengenyangkan perut kita. Kita dah makan nasi dah 60 tahun, 70 tahun, tahu kita. Tetapi akidah kita pun kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat kenyang pada nasi yang kita makan. Jadi kita tahu benda tu. Itu satu. Kemudian, ahli sunnah wal jamaah pendirian dia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesan pada makhluk itu, dan kesan itu tidak terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud sepanjang masa Allah Taala berikan kesan itu pada api. Bukan kesan membakar itu milik api, tidak. Baru sepanjang masa Allah Taala pegang kesan itu. Mana sepanjang masa Allah Taala berikan izin pada api itu untuk membakar, itu maksudnya. Bukan berpisah daripada Allah Taala. Dengan arti kata lain, kalau satu masa Tuhan tak izinkan api itu membakar, maka tak membakar dia. Betapa kuatnya hakikat kesan pada makhluk itu. Mana hakikatnya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam kitab tauhid. Tauhid akidah. Akidah kita terhadap makhluk sebegitu yang disebut. Kepahaman dia. Makhluk mempunyai kesan-kesan yang tertentu yang Tuhan bagi pada dia. Dan kesan itu Allah Ta'ala izinkan sepanjang detik, setiap detik. Mana api itu membakar, setiap detik Tuhan izinkan. Sebab itu disuruh kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengizinkan api itu membakar. Disebut musabbib. Api membakar itu hanya sebab. Dan sekiranya Allah Ta'ala tidak mengizinkan api itu membakar, maka tak membakar dia. Bermaksud yang berkuasa siapa? Pada hakikat dia. Api ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa sebenarnya. Contoh dia ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tercampak ke dalam api Namrud, ketika itu Allah Ta'ala tak izinkan api itu membakar. Bermaksud sifat membakar itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang masa. Satu ketika Tuhan kata jangan terbakar, tak terbakar. Itu yang disebut dalam Quran, wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Itu kata-kata arahan daripada Allah Ta'ala kepada api lah. Secara ayat dia, Allah Ta'ala tak perlu cakap macam tu. Wahai api, jangan membakar, tak perlu. Allah Ta'ala berkehendak saja. Tak berbakar dia. Jadi maksud, setiap manfaat, setiap mudarat ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang memilih untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Ha? Macam si anak tadi, banyak hubungannya dengan seorang mak. Dengan mak ya. Mak ni sayang kan dia. Mana-mana dengan mak. Jadi, apa kepahaman si anak kepada mak tadi? Masya Allah, anak yang kecil pun Allah Ta'ala bagi satu ilmu pada dia. Anak yang kecil umur 3 bulan, 4 bulan, setahun pun Allah Ta'ala bagi faham kepada dia. Faham apa? Anak tadi tahu bahawa dia hanya mesra dengan ibu dia. Cuba orang lain ambil budak tadi, meraung dah. Atuk tak pernah datang, tiba-tiba ambil cucu meraung dah. Tak kenal atuk kan. Sebab anak tadi dia tahu yang mesra adalah ibu dia. Apa maksud? Maksud dia merasai kemesraan pada ibu dia. Masya Allah. Kanak-kanak yang sebegitu kecil, dia boleh tahu makna mesra. Bukti dia, jangan orang lain ambil. Menangis dah. Dia tahu bahawa dia hanya mesra dengan ibu dia. Dia tak mesra dengan orang lain. Itu satu ilmu. Kalau kita nafikan, itu ilmu. Ilmu budak tadi. Kalau mak dia ambil, ya. Ayah ada, boleh juga, tapi tak berapa nak. Ayah dia rumah kat mak dia. Jadi dia punya ilmu zauq, nama dia zauq. Si anak tadi merasai mesra dengan ibu dia. Kenapa? Sebab dia sentiasa melihat ibu dia bermuamalah dengan dia. Maka dia letakkan mesra dia kepada ibu dia. Bukankah bodohnya kita? Mana kita terlebih bodoh daripada budak kecil. Ya, weh macam tu pula khabar. Kita lebih bodoh daripada budak kecil. Budak kecil tadi dia sentiasa melihat ibu dia melayan dia, akhirnya dia mesra dengan ibu dia. Dia lebih faham. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermuamalah dengan kita? Lebih korap Allah Taala bermuamalah dengan kita berbanding ibu bermuamalah dengan anak dia. Anak ni kadang-kadang dia pergi juga main dengan adik ada je orang ambil, ada juga berpisah. Si mak tadi, anak ni bukan main sayang lah, anak tu main sayang ke mak dia sebab mak ni banyak berada dengan dia. Tetapi satu ketika dia ada pisah kan, pergi main lah sebagainya. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berpisah muamalah dengan kita. Tetapi kita tidak merasakan kemesraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lagi bodoh pada budak kecil. Kita ni lebih buta daripada budak kecil tadi. Nah, kita lebih buta daripada budak kecil tadi. Budak kecil copek faham. Muamalah ibu kepada dia. Kita tak faham muamalah Allah Ta'ala kepada kita. Kenapa? Sebab kita lalai. Kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang melihat muamalah Allah Ta'ala kepada dia, insya-Allah, kemudian disertai dengan adab. Yang pertama, kita melihat muamalah Allah Ta'ala kepada kita. Tak ada cara lain. Tak ada cara lain untuk kita melihat, merasai muamalah Allah Ta'ala kepada kita. Tak ada cara lain kecuali dengan zikrullah. Mengingati Allah. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala bermuamalah dengan kita? Dengan cara zikrullah. Dengan cara kita banyak mengingati Allah Ta'ala sahaja, maka selepas itu kita akan nampak rezeki datang. Yang datang kepada kita rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau datang ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hati kita sentiasa ingat pada dia. Dan kita tahu akidah kita dah ada. Kita ada akidah. Apa akidah kita? Setiap sesuatu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi kafir dia. Kalau dia kata, tak ada ni bukan datang daripada Allah Ta'ala, jadi kafir dia. Mana tak ada akidah orang mukmin yang mengatakan sesuatu ada datang, tak, akidah kita dah betul dah. Iaitu kita meyakini dan kita mengetahui semua sesuatu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada baik atau buruk. Ada orang Islam menafikan tu. Mana mungkin? Jadi akidah kita ada, yang kurangnya kelalaian hati kita. Kelalaian hati kita, itu masalah dia. Kita tak lupa bahawa Allah Ta'ala sedang bermuamalah kepada kita. Maka dengan zikrullah, banyak zikrullah kita kepada Allah, banyak zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hubungan kita, hati kita dengan Allah jadi kuat.
Bila hubungan hati kita jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat nikmat dan bala datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati kita ingat kat dia. Kita melihat dan darajat, kita kata. Ada orang melihat nikmat tu bila dapat duit dia. Kalau tak dapat duit, tak ingat dia. Bila duit runtuh dia, oh masya-Allah, alhamdulillah, dapat duit kundi selamat, duit syukuranlah. Dapat rezeki ni. Sebelum ni tak ada bondo dapat dah. Ada orang melihat macam tu. Ada bila dapat rezeki, bila dapat bonus kau. Tak melihat. Sebenarnya, sepanjang masa Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Kita menaik nafas pun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang hati dia kuat, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak berpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tarik nafas pun dia yang beri. Anak tadi macam mana nak berpisah dengan mak dia. Macam mana dia nak lupa mak dia. Sepanjang masa mak dia menyuap. Suap. Kajak suap gula, suap air. Tak boleh nak lari budak tadi. Menyuap. Ya. Jadi kajak muka mak. Ya. Jadi begitulah kita. Allah Subhanahu menyuap kita sepanjang masa. Bila kita tarik nafas, bukan Allah Taala bagi kita kekuatan untuk nafas. Bila kita memandang, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita kuasa memandang, dia bagi. Siapa boleh nafikan pandangan ini bukan Allah Taala yang bagi? Oh, Allah Taala bagi kita mata. Mata kita inilah yang melihat. Tak, bukan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kata ya, mata ini dia boleh memandang. Kalau orang kaji sains dia boleh kajilah. Macam mana mata ni boleh memandang? Oh, dalam tu ada alat apa dapat nak ngabar lupa. Ada bondo, ada tu dapat memandang. Oh, kita pun kata, sebab tu mata ni boleh memandang. Sebab ada bondo-bondo dalam tu. Itu kepahaman sains dia. Tapi akidah dia, walaupun segala semua alat tu ada, tapi semua di atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Sepanjang masa Allah tak izinkan mata kita memandang. Kalau Tuhan tak izinkan, walaupun ada alat macam mana pun, tak boleh nak pandang. Jadi apa maksud izin? Maksud izin pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memberi kita memandang sepanjang masa dibunyi kita memandang. Sepanjang masa dibunyinya kita mendengar. Bukan telinga ini berkuasa sendiri. Mana mungkin? Itu bukan akidah yang sahih. Akidah yang sahih betul lah. Allah Taala jadikan telinga kita asbab untuk mendengar. Maka kuasa mendengar itu Tuhan bagi sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau Tuhan tarik keizinan tu, tak terdengar kita. Kita pergi klinik pun, doktor pun pelik. Apa pula tak dengar? Semua elok kita. Kenapa kau tak boleh nampak? Semua elok ni. Jadi ada satu lagi. Allah Ta'ala tak izinkan dia. Jadi sepanjang masa Allah tak izinkan kita. Jadi beruntung orang yang hati dia hadir bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia sentiasa melihat muamalah Allah Ta'ala kepada dia. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi mesra. Rasa mesra dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perasaan rasa mesra dengan Allah. Sebab dia sentiasa melihat Allah Ta'ala bagi dia. Masya Allah. Bagi dia pandangan. Bagi dia tengok. Macam anak tadilah. Tak patutkah anak mesra dengan mak? Menyuap mak dia. Makan mak dia. Ganti baju mak dia. Pergi terkoncik pun mak dia. Tak ada yang paling dia sayang kecuali mak dia. Sebab dia melihat mak dia memberi dia. Allah Ta'ala lebih banyak lagi beri pada kita. Daripada ibu memberi pada anak dia. Tapi kita ni yang jahil, yang tak tahu, kita kata, Masya Allah. Jadi kitalah yang ruginya. Satu. Kemudian, muamalah Allah Ta'ala kepada kita, selain daripada nikmat, ada juga ujian bala. Jadi bagi orang yang melihat bahawa apa sahaja yang dia dapat itu adalah merupakan muamalah Allah Ta'ala kepada dia, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan nikmat, maka syukurnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gembiranya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah syukur yang, Masya Allah, syukur yang hebat. Gembira kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah. Macam anak tadi, gembira kepada mak dia. Masya Allah, mak dia masak, mak dia suap. Yang anak tadi kepada suka dia.
Kanak-kanak kecil pun bila tengok muka mak yang dah. Dia pun faham. Tengok muka tak kenal, dia pun mula gaduh dah. Kan? Tak kenal. Ni siapa ni? Tak pernah dia menyuap, tak pernah. Daripada mak dia yang disuap oleh mak dia, terasa. Semakin lama semakin suka anak tadi. Diberikan nikmat zahiran wa batinan. Nikmat zahir dia dapat makan, nikmat batin hati dia gembira kepada mak dia tadi. Disebut nikmat zahiran wa batinan. Cuba benda yang sama budak tadi makan, orang lain suapkan. Menangis dah. Benda yang sama dimakan. Benda makanan bayi sekarang apa? Tak tahu dah. Apa nama? Tak dapat ni pun. Budak-budak makan apa? Benda mau tu. Nestum kata kan. Nestum zaman 70-an main. Mak bagi nestum ke budak tadi kan. Riang lah. Cuba orang tak kenal. Nestum juga. Tak ada, tak sedap. Jadi kenapa? Masya Allah. Mana anak itu memahami nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir nestum tu lah. Orang lain kau bagi pun tu dah dia rasa tapi kalau mak dia bagi, lagi sedap. Masya Allah. Budak kecil lagi faham pada kita. Kalau mak dia bagi, lagi sedap. Gembira dia. Sebab dia merasai mesra dengan mak dia. Seronok bila mak pergi. Begitulah orang yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia melihat kemuliaan Allah taala kepada dia. Maka dia rasa mesra, rasa seronok kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ditimpa bala, Masya Allah, dan dia tetap mengetahui ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena ada adab. Adab dia mengetahui bahawa ujian ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka bila datang bala kepada dia, maka hati dia juga melihat Allah taala yang beri dia ujian bala tersebut. Maka ada adab untuk menampung pandangan tersebut. Iaitu sama ada sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahawa ini adalah ujian daripada Allah. Sebab hati dia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, datang ujian bala, maka dia melihat Allah taala yang menguji dia, maka dihadap dengan satu adab sifat, nama dia sabar. Lebih daripada itu lagi, diberikan kekuatan, maka dia redha. Sebab diberikan kepahaman kepada dia bahawa yang memberi itu adalah Tuhan kepada dia. Maka dia redha kepada Tuhannya. Dan dia mengerti lagi bahawa ujian ini bukan tanda benci Allah Subhanahu wa taala. Bala ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengerti ini hanya ujian Allah taala sahaja. Maka dia redha sahaja apa yang Tuhan buat pada dia. Maka keredaannya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah hamba yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia faham dia sedang bermuamalah dengan siapa. Siapa? Orang yang hatinya hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hati yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jadi kalang kabut. Kalau dapat nikmat pun yang lalai, maka lupa Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangka nikmat ni memang hak dia. Dia rajin. Dia yang berniaga. Dia yang cari. Dan yang berniaga ni. Dan dapat. Dia rasa dia kekuatan daripada dia. Maka lupa Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak dia macam Qarun. Kemuncak Qarun. Kemuncak orang yang lalai daripada Tuhan adalah Qarun. Sebab Qarun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia juga kedekut. Qarun ni. Dia kaya dan kedekut. Dan bila orang minta sebahagian harta dia, maka dia kata ni den punya, den cari sendiri, bukan senang nak cari harta ni. Susah payah, latih, teringat dia daripada mula dia berniaga marin. Ni dan yang soho ni. Kekuatan daripada dia yang busuh, dia yang berniaga, dia nampak semua datang daripada dia. Sampai jadi kaya, jadi terhijab hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala.
terhijab hati daripada Allah SWT, dan segala-galanya dia punya. Maka tak ada bahagian Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Itu kemuncak di Qarun. Ya. Tetapi kalau orang beriman dan orang yang hati yang hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila datang bala, kalau orang yang hati dah lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tenggelam punjau lah. Dan keluh kesah dan sebagainya. Sebab dia tak faham maksud ujian Allah Taala kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan pelbagai ujian untuk bagi kita markah. Jadi kalau anak murid kita tak ada ujian, macam mana kita nak bagi markah anak murid tadi? Dah belajar dah. Ni siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni? Tak ada, pakai cukup je lah, kata dia. Tak ada ujian ke? Tak ada. Siapa yang paling pandai? Entah agak-agak lah, mana boleh. Jadi sekolah mesti nak bagi juga satu penilaian kepada pelajar tadi kan. Dah belajar dah. Sebulan, 2 bulan. Ada ujian bulanan, ada ujian penggal. Siapa yang faham, siapa yang tak faham? Saya rasa faham lah tu. Mana tahu? Yo, gitu. Mana boleh? Jadi macam mana nak bagi markah? Bagi ujian. Jadi bagi ujian, dapatlah markah. Jadi dapat tahu budak ni 80%, ni 30%. Boy kau mak ayah ni. Ni kenapa lah 30% ni? Tu dapat jawab tak macam lah tu. Jadi kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita markah. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni sebab nikmat ataupun bala. Jadi bagi orang yang yakin dan faham bahawa dunia adalah tempat ujian. Dunia bukan tempat nikmat semata-mata dan dunia bukan tempat azab semata-mata. Dunia adalah tempat ujian Allah Subhanahu. Jadi apa maksud ujian? Kita akan dapat markah. Kita akan diberikan markah berujian tersebut. Sekadar ujian. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ujian yang tak baik, maka markah dia bagaimana kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan akan bagi markah. Kalau kita sabar, dapat markah sabar. Kalau kita redha, dapat markah redha. Jadi akhirat nanti kita akan dapat markah daripada jawapan ujian yang kita buat dekat dunia ini. Bahkan saya selalu sebut sebenarnya dia soalan dalam kubur tu sebenarnya kita dah jawab dekat dunia ni. Kita dah jawab dekat dunia dah. Kita kata masuk alam barzah nanti akan ditanya oleh malaikat. Dan kita akan jawab nanti di alam barzah. Sebenarnya jawapan tu kita dah jawab dekat dunia ni. Soalan tu pun dah ada dekat dunia dan kita jawab dekat dunia ni. Apa yang jawab? Amal kita. Apa yang kita amal sekarang, inilah jawapan kita dalam alam barzah. Contoh dia apa? Contoh bila ditanya, Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kau? Orang yang talqin tu dah bagi jawapan dah, bocor jawapan dah. Soalan pun bocor. Allahu Rabbi. Kita hafal tu lah. Hafal tu yang Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Alkitab, Al-Quran Imam. Apa lagi? Orang Islam itu adalah saudara aku. Hafal lempek tu. Macam mana? Sampai tu. Ayah kami sajid itu. Dia soalan dah hafal lah. Jadi kita tahu apa soalan bukan nakir. Buku talqin tu ada. Tanya Tuhan siapa? Man Rabbuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma imamuka? Wa ma ikhwanuka? Wa ma qiblatuka? Ada tu kan? Oh ada. Ada hafal jawapan tu. Sama letak satu kotak pula tak ada. Aku boleh pergi minum teh boleh hafal. Tak pergi masjid ke? Tak ada, dah hafal lah. Tak payah. Tak juga. Tak ada nak pergi tarawih? Tak payah. Mana tak payah. Sembahyang ni kena khusyuk? Tak payah. Ni jawapan dah ada. Apa semudah itu? Mana mungkin kita kata? Jadi soalan ni kata, Ma Rabbuka? Siapa Tuhan engkau?
Jadi Allahu Rabbi, memang jawapannya Allahu Rabbi, Tuhan itu adalah Tuhan, Allah adalah Tuhanku. Tapi jawapan Allahu Rabbi itu apa yang kita amalkan di dunia Allahu Rabbi itu. Bagaimana kita nak menggambarkan Allah itu Rabb gitu. Jadi sekiranya Allah itu Rabb kita, kalau kita lalai hati kita daripada Allah, bermaksud Allah adalah Tuhan yang kami lalaikan di dunia dahulu. Itu jawapannya. Siapa Tuhan engkau? Maka jawapannya Allah yang kami lalaikan di dunia dulu. Mana boleh jawapan lain? Sebab kita lalai di dunia, tiba-tiba kita nak katakan Allah yang kami sayang. Mungkin. Jadi jawapan alam barzakh, apa yang kita kerjakan di dunia? Kalau sekarang ini kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasai muamalah Allah taala kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawapannya Allah yang kami redha, yang kami cintai, itulah Tuhan kami. Bermaksud alam barzakh yang menjawab adalah amal, itu yang dikatakan yang menjawab adalah amal. Yang menjawab soalan adalah amal kita. Bermaksud apa yang kita amalkan di dunia. Bagaimana muamalah kita dengan Allah di dunia? Kalau Allah Subhanahu wa taala kita cintai, yang kita pandang pada muamalah kepada kita, yang kita hadapkan rezeki yang Tuhan bagi kepada kita, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kita melihat kepada takdir Allah taala, yang kita sabar menghadapi ujian Allah taala. Jadi maksudnya, siapa Tuhan engkau? Allah yang kami redha dahulu. Allah yang kami syukur. Itu maksud jawapan dia. Jadi jawapan itu datang daripada mana? Datang dari muamalah kita. Jadi kalau sebegitu, kita baiki muamalah kita. Maka itulah jawapan kita dalam barzakh. Kita boleh bertukar jawapan tu. Sebab jawapan itu adalah amal kita. Begitu juga akidah. Akidah boleh bertukar. Apa akidah kita terhadap Allah? Itulah jawapan kita di akhirat. Jadi kalau sebegitu, jawapan kita di alam barzakh, kita perbaiki jawapan sekarang. Jawapan kita yang telah buat. Jawapan yang macam mana yang paling tinggi markah dia? Bila ditanya ma rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Jawapan yang paling hebat adalah apabila kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita sabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat nikmat Allah taala yang dia bagi kepada kita sepanjang masa. Masya Allah, kalau itulah muamalah kita dengan Allah, maka jawapan nanti di alam barzakh bila ditanya siapa Tuhan engkau, maka jawapannya Tuhan kami adalah Allah yang kami pandang sepanjang masa dahulu. Tuhan kami adalah Allah yang kami sabar dan kami redha dengan ujian dia. Yang menjawab itu adalah muamalah kita. Jadi kalau kita di sini kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, hati kita mencintai dunia, hati kita mengagungkan dunia, hati kita mengagungkan harta, tak mungkin kita nak menyebut Allahu Rabbi. Sebab yang kita agungkan dunia bukan Allah, yang kita agungkan adalah harta. Boleh bertukar jawapan? Tak boleh, sebab yang menjawab adalah amal kita. Jadi bermaksud, kalau di dunia ini, yang agung itu adalah harta dunia, itulah jawapan kita di akhirat nanti. Mana boleh bertukar? Kalau kita agungkan di dunia ini adalah nafsu kita, bukan Allah, maka itulah jawapan kita nanti di alam barzakh. Mana boleh bertukar? Sebab yang menjawab adalah amal kita. Dan apabila manusia di dunia ini mengagungkan nafsu dia, maka Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran dah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Masya-Allah, ini ayat ni sangat menakutkan sebenarnya. Allah Taala menyebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat di kalangan manusia yang menjadikan nafsu dia sebagai tuhannya? Apa maksud menjadikan nafsu sebagai tuhan? Maksud mengagungkan nafsu dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat kalangan manusia menjadikan nafsu sebagai tuhannya? Termasuk membelakangkan Allah. Mana tidak membesarkan Allah, kita membesarkan nafsu kita. Di dunia ini kehidupan kita adalah berpandukan nafsu kita. Yo, kita beriman. Tapi bagaimana Tuhan itu kita perlakukan, itu maksud dia. Kita beriman kepada Allah. Tapi bagaimana kita perlakukan.
Macam kita memperlakukan tak baiklah kepada mak kita. Contoh, boleh ia bilang tadi. Perlakukan tak baik kepada ayah kita. Kan? Tiba-tiba bila nak dapat habuan tanah ke apa, mak kata, ni lah mak saya. Mak apa nama? Semua aku tak tolong kata dia kan. Betul lah mak, tapi macam mana dia perlakukan mak dia? Tak dipedulikan, tiba-tiba bila dapat rotor, ni siapa mak ni? Ni siapa ni? Ni mak saya tu mak saya tu. Kan? Mak saya tu, mak gaduh dah kata dia kan. Ya mak dia, tapi bagaimana kita perlakukan mak tu? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Rabbi. Kita semua tu Allahu Rabbi, tapi bagaimana kita perlakukan Allahu Rabbi di dunia? Masalah dia. Jadi kita mengagungkan nafsu kita, menjaga kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia punca kelalaian kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mujahadah kita kata. Hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat kepada muamalah Allah Taala kepada kita. Masya-Allah, satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, siapa orang yang bila tarik nafas teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nafas ni dia bagi. Jadi jahil ni kita berbanding budak kecil. Budak kecil bila disuap nampak mak yang nyuap. Tengok suap, mak bagi minum. Nah, budak kecil nampak. Kita Allah Taala bagi kita nafas, tak kita pandang pun pada dia. Mana kita lagi teruk pada budak kecil yang dibola oleh mak kan. Sebab tu bila tarik nafas, masya-Allah, terima kasih Allah Taala bagi nafas. Tarik lagi nafas, masya-Allah, bagi lagi nafas. Masya-Allah. Sebab tu rezeki tu kita kata. Tak terbuat dan dah. Jadi maksud kesalahan daripada kita lah yang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susah, susah sebab apa? Sebab kita ni makhluk yang mukallaf nama dia. Kita ni mukallaf. Apa maksud mukallaf? Kita kena usaha. Kita kena pilih untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan makhluk yang lain dia tak ada pilihan. Makhluk yang lain sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pilih. Nak ingat boleh, tak nak ingat boleh. Malih ingat Allah Taala, ingat lain belah. Banyak projek nak buat ni. Ada sebulan. Sebab kita mukallaf. Jadi kalau kita memilih untuk ingat kepada Allah Taala, masya-Allah ini sangat mulia. Maka kita jadi makhluk yang sangat mulia. Sebab kita memilih untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh pilih tak nak ingat dia. Tiba-tiba kita ingin pilih untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jadi makhluk yang mulia. Sebab itu ketaatan mukallaf ini hebat. Mukallaf ini bila taat hebat. Yang mukallaf jin dan manusia, mukallaf bila taat hebat. Mukallaf ini bila salat dia hebat. Sebab itu Allah Taala dia letakkan derajat khairul bariyah. Masya-Allah. Jadi kalau kita faham siapa diri kita ini, kita ni makhluk jenis apa, maka kita gunakan potensi yang ada pada kita ini. Jadi kita makhluk yang mukallaf. Dia apa? Makhluk yang mukallaf ini dia boleh pilih nak taat ke tak nak taat, nak lalai ke tak nak lalai. Jadi kita pilih yang terbaik, ini terbaik. Maka Allah Taala sebut kita ni khairul bariyah. Lebih baik pada malaikat. Tak mungkin kita beramal macam malaikat. Tapi bila kita taat, maka Allah Ta'ala letak kita khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik bariyah. Bariyah ni makhluk, bermaksud sebaik-baik makhluk. Lebih baik daripada malaikat lagi? Ya, lebih baik daripada malaikat lagi. Sebab apa? Ketaatan tu di atas pilihan kita. Jadi kalau sebegitu dah kita pilih yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Yang terbaik tadi apa? Sentiasa kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat pun kita memandang kepada dia dan bala pun kita melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita melihat dengan redha ataupun kita melihatnya dengan sabar. Masya-Allah, tak mampu redha, tak tahan. Iman kita lemah dan kita sabar. Maka Allah Taala menjanjikan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mengenai sabar ini orang yang agak lemah lah. Orang sabar ni dia agak lemah memahami takdir Tuhan. Itu maksud dia, itu sabar. Sabar ni kita tak faham makna ujian, sebab itu kita sabar. Orang kalau faham makna ujian, maka tidak perlu sabar. Dia redha sahaja.
Sebab dia tahu Allah Ta'ala sedang menguji dia. Dia tahu ini ujian Allah Ta'ala sahaja. Ini ujian Allah Ta'ala saja, maka dia redha, pasrah saja. Ya? Maka sekiranya kita sabar, Masya Allah, itu pahalanya cukup besar. Apa dia? Iaitu innama yuwaffas sabiruna. Hanya senya yuwaffas sabiruna, diberikan ganjaran, dibalas pahala orang yang sabar itu ajrahum, pahalanya bighairi hisab, tidak terkira. Masya Allah, gitu. Jadi kalau orang memahami makna ini, apa maksud balasan Allah Ta'ala? Balasan Allah bermaksud kemuliaan Allah. Balasan Allah adalah kemuliaan Allah. Apa makna tuan rumah tu jamu kita lazat-lazat? Kita pergi rumah tu, ya Allah, beria-ria deh. Wai pasal tani lah deh, boli je. Jadi memang lazat betul dia masak untuk kita. Betul, tapi apa makna di sebalik tu? Saya daripada lazat yang dia masak, kita pergi rumah orang, ya Allah, kita nampak lauk tu pun, ini bukan calang-calang beria nak ni. Ini pun nikmat pelanduk ni. Gitu? Dengan pelanduk, dengan apa? Maksud kita nampak orang ni beria sungguh ni. Saya daripada makan tu lazat, apa yang kita faham? Kita faham orang tu memuliakan kita. Dia memuliakan kita. Jadi ada dua nikmat. Nikmat kelazatan dan nikmat kita dimuliakan oleh tuan rumah tu. Dan terkadang nikmat dimuliakan tuan rumah itu lebih lazat daripada makanan tu. Bagi orang yang memahami makna muamalah hubungan, terkadang sebenarnya bukan kelazatan makanan, muamalah tuan rumah tu. Kalau dia mengerti makna hubungan yang baik, tuan rumah tu jamu teko dengan biskut pun sedap. Sebab apa? Cara dia layan tu, cara dia senyum, cara dia muliakan. Lain sedap daripada rumah sebelah muka masam. Kita makan sedap dah tapi muka masam. Kita nampak muka tu, menyusahkan Dan yang datang. Kita nampak kacau kan. Kita makan sedap dah tengok muka rumah. Jadi tak sedap. Sedap lagi makan rumah sebelah ni tadi. Walaupun biskut lebar, dengan senyum bermaksud kita merasai nikmat kemuliaan itu. Jadi di syurga kita mendapat dua nikmat. Nikmat syurga yang bersangatan lazat dan nikmat kemuliaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepahaman bahawa kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ini satu kelazatan. Bahkan disebut dalam riwayat lebih lazat daripada nikmat syurga itu lagi. Kemuliaan Allah kepada kita, kita merasai kemuliaan Allah itu lebih lazat daripada nikmat syurga itu sendiri. Disebut sebagai redha, keredaan Allah. Keredaan Allah kepada kita itu lebih besar daripada nikmat syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ridwanullahi akbar." Wa ridwanullahi akbar. Dalam Al-Quran sebut ridwanullahi akbar. Keredaan Allah sebesar-besar nikmat. Bermaksud lebih besar daripada nikmat, lebih. Bermaksud keredaan Allah itu lebih nikmat daripada nikmat syurga itu. Cuba kita tidak diberikan kelazatan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diberikan kelazatan redha Allah Ta'ala. Sekiranya kita diberikan rasa kelazatan redha Allah, maka kita harung semua benda untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita diberi kepahaman nikmat redha Allah, maka kita harung semua benda. Redha Allah ada pada nafkah harta, maka kita nafkah harta kita. Sebab kita merasa redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redha Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada mujahadah waktu kita, maka kita beri waktu kita kerana Allah. Sebab kita merasa lazat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para sahabat sanggup menggadaikan nyawa kerana Allah. Sebab redha Allah lebih besar. Sebab tu di akhirat itu ada satu nikmat yang disebut dalam kitab ridwanullah. Jadi apabila manusia masuk syurga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada penghulu syurga, "Wahai penghulu syurga, macam mana balasan? Cukup ke tak cukup?" "Oh, cukup ya Allah. Semua ada, makanan ada, minuman ada, mahligai ada ya Allah. Cukup ya Allah, banyak ya Allah. Ada satu lagi aku nak bagi," kata Allah Ta'ala. Kita pun bagi apa pula?
Maka Allah Ta'ala kata, ridwani wala saqat. Aku berikan kepadamu keridaan aku wala saqat. Tidak ada lagi keburukan selepas ini. Maka dikatakan ketika itu kita merasa kelazatan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lazat daripada nikmat syurga itu. Maka seterusnya kita menikmati syurga itu dengan kelazatan zahiran wa batinan. Zahir kita lazat, batin kita lazat, ruh kita lazat. Sebab apa? Kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syurga ini tempat nikmat, nikmat semata-mata. Zahirun wa batinan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang besar kepada orang yang sabar bi ghairi hisab. Wallahu ta'ala. Dua bagi baca. Sebagi. Bismillahirrahmanirrahim.